Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada sesi kali ini kita akan membincangkan siri yang kedua, iaitu bagaimana Godzilla merasakan sebenarnya para sahabatlah yang menjadi punca ataupun boleh menjadi pencetus kepada penciptaan hadis. Kerana menurut Godzilla dalam karyanya yang ni bukan sekadar hadis ni dibangunkan kemudian ataupun direka oleh para sarjana ulama kemudian, tetapi dia dibangunkan oleh generasi awal sendiri, maknanya termasuklah sahabat. Kalau sebelum ni kita ceritakan bagaimana menurut pandangan Godzilla, Muawiyah tu sendiri mempunyai peranan dalam menyebabkan tercetusnya ataupun menggalakkan kepada penciptaan hadis. Kali ni kita akan bicarakan pula bagaimana menurut Godzilla ada seorang sahabat sendiri, iaitu Abu Hurairah, secara tidak langsung mengakui bahawa sebenarnya dia telah tereka hadis ataupun bukan sahabat tu mengaku, maknanya ada sahabat yang secara tak langsung menunjukkan bahawa di kalangan sahabat tu ada yang mereka hadis. Dalam kes ni dirujukkan ataupun dikatakan kepada Saidina Abu Hurairah. Yang ni disebutkan oleh Godzilla dalam bukunya yang berjudul Muslim Studies ni yang kita baca sebelum ni. Page 56 ada dinyatakan, dia kata the possibilities which the Muslim admit themselves in this field are evident from a tradition. Possibility yang Muslim ni sendiri mengaku yang mereka sebenarnya mencipta ataupun mereka hadis, sebenarnya ada evidence dia, terbukti dalam beberapa tradisi ataupun riwayat, in which the authorities seem to give away the secret quiet unconsciously. Yang di mana pihak-pihak yang berautoriti, iaitu di kalangan sahabat ni, secara tak langsung mengaku. Dia kata the secret quiet unconsciously, secara tak sengaja ataupun secara tidak sedar, seakan-akan sahabat kantoi. Seakan-akan sahabat ni terkantoi kerana mencipta hadis berdasarkan riwayat yang dia kaji. Yang ni saya suka. Macam mana Godzilla berjaya membaca hadis tu sehingga dia merasakan sebenarnya benda ni direka oleh sahabat. Ataupun hadis ni sebenarnya direka oleh sahabat. Saya sertakan contohnya di sini pada tuan-tuan, untuk tuan-tuan tengok bagaimana sebenarnya hadis yang dijadikan penghujahan oleh Godzilla ini adalah diriwayatkan ataupun disebutkan oleh Saidina Abdullah bin Umar. Diriwayatkan oleh Saidina Abdullah bin Umar. Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil kilab. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan agar anjing-anjing ni dibunuh. Anjing-anjing ni dibunuh, illa kalba saidin, melainkan anjing yang digunakan untuk berburu. Anjing yang digunakan untuk berburu, au kalba ghanamin au masyiyah, ataupun anjing-anjing yang digunakan untuk menjaga ternakan, ataupun anjing-anjing yang digunakan untuk menjaga ternakan. Lalu seorang lelaki tanya pada Abdullah bin Umar. Faqala li ibn Umar. Lalu seorang lelaki tanya pada Ibn Umar, inna Abu Hurairah yaqul au kalban zara. Lalu lelaki ni kata pada Ibn Umar, aku dengar Abu Hurairah kata macam tu juga dengan anjing yang jaga tanaman. Lalu faqala Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah bin Umar kata, inna li Abi Hurairah zar'an. Sesungguhnya Abu Hurairah tu mempunyai tanaman. Jadi kat sini Godzilla baca. Godzilla kata, dalam situasi Abdullah bin Umar menyampaikan hadis ni, Abdullah bin Umar kata Rasulullah arahkan kita untuk membunuh anjing, melainkan anjing yang jaga atau melainkan anjing yang menjadi pembantu untuk buruan, ataupun anjing yang menjaga ternakan. Tiba-tiba seorang lelaki yang mendengar hadis ni daripada Abdullah bin Umar tanya, dia kata, aku dengar Abu Hurairah kata anjing yang menjaga tanaman pun tak boleh. Lepas tu Ibnu Umar pun jawab, memanglah sebab Abu Hurairah dia ada tanaman. Dia ada tanaman. Jadi seakan jawapan Abdullah bin Umar ni menggambarkan seakan Abu Hurairah tambah satu lagi dan anjing yang menjaga tanaman. Kerana bila mana ditanya tadi, Ibnu Umar kata, memanglah inna li Abi Hurairah zar'an, kerana sesungguhnya Abu Hurairah ni ada tanaman. Ada tanaman. Jadi yang ni yang menjadi hujah bagi Godzilla. Kemudian pula hadis ni diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Bukan main-main. Maknanya Godzilla pun menggunakan penghujahan yang datang daripada hadis yang sahih. Yang menunjukkan sebenarnya Abu Hurairah dia ada tambah perkataan lagi, iaitu dia tambah aukal bazar, ataupun anjing yang menjaga tanaman. Jadi bila perkara ni berlaku, direkodkan pula dalam Sahih Muslim,
Ghazihir merasakan seakan-akan sebenarnya Abu Hurairah telah tambah satu lagi jenis anjing yang tidak boleh dibunuh, iaitu anjing yang menjaga tanaman, kerana Abu Hurairah dia ada tanaman. Jadi perkara ni dianalisis, antaranya macam yang saya sebutkan juga sebelum ni, salah satu tesis yang mengkaji tentang dakwaan ataupun pandangan Ghazihir ni yang ditulis oleh Talal Malush tadi, salah satu tesis PhD yang disubmit ataupun yang dipersembahkan kepada University of Edinburgh itu tadi di Scotland, menjawab dah dakwaan ni yang mengatakan sebenarnya ada beberapa perkara yang kita kena tengok. Ada beberapa perkara yang kita kena tengok. Apakah sebenarnya jawapan bila Abdullah bin Umar cakap inna li Abi Hurairah tazar'an tu tadi menunjukkan kepada sebenarnya dia seakan-akan mengatakan memanglah Abu Hurairah ada tanaman. Memanglah Abu Hurairah ada tanaman. Antara discussion yang menariknya yang dibawa oleh Talal Malush, yang pertamanya adalah dia kata hadis berkenaan tentang arahan untuk mengecualikan anjing yang menjaga tanaman ni daripada dibunuh, ataupun larangan daripada dibunuh anjing yang menjaga tanaman ni bukanlah hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah sahaja. Kalau kita nak kata Abu Hurairah yang reka hadis ni, ada riwayat ataupun perawi lain yang selain daripada Abu Hurairah meriwayatkan hadis seperti ni. Berarti bukan Abu Hurairah lah yang reka. Yang ni kita kena faham. Maknanya hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal. Diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Mughaffal. Kalau tak silap saya, sama juga dalam Sahih Muslim juga riwayat ni direkodkan, yang mana perawi yang lain juga meriwayatkan, betul perawi yang sama juga meriwayatkan daripada Rasulullah yang mengatakan bahawa memang Rasulullah mengarahkan supaya membunuh anjing melainkan anjing-anjing yang lain, termasuklah anjing-anjing yang menjaga tanaman tu tadi, menjaga ternakan dan sebagainya. Jadi kat sini kita boleh dapati sebenarnya hadis ni bukanlah direka oleh Abu Hurairah, kerana dia diriwayatkan juga oleh sahabat yang lain. Macam tu juga selain daripada Abdullah bin Mughaffal, hadis ni juga diriwayatkan oleh Sufyan bin Abu Zuhair kalau tak silap saya. Yang ni yang direkodkan juga dalam tesis ni adalah betul, Sufyan bin Abu Zuhair melalui riwayat yang berbeza dan melalui sanad yang berbeza. Berarti memang hadis ni bukan direka-reka, dia saja direka-reka oleh Abu Hurairah. Dia juga turut diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal. Macam tu juga yang berdasarkan hadis daripada Sufyan ibn Abi Zuhair, yang menunjukkan bahawa sebenarnya hadis ni tidaklah direka oleh Abu Hurairah. Habis tu apa jawapan? Habis tu kenapa Ibnu Umar jawab tadi inna li Abi Hurairah tazar'an? Kenapa pula Abdullah bin Umar kata memanglah Abu Hurairah ada tanaman? Sebenarnya apa yang Abdullah bin Umar pula maksudkan dalam hadis ni? Baik, kat sini kita tengok penerangan dia. Kat sini kita tengok penerangan dia yang dinukilkan juga oleh Talal Malush. Dia kata, second, what did Ibnu Umar intend when he said Abu Hurairah owns a cornfield? Apabila Abdullah bin Umar kata inna li Abi Hurairah tazar'an, sesungguhnya Abu Hurairah ada tanaman, apa yang dimaksudkan? Jadi menurut Talal, dia kata Ibnu Umar did not intend to accuse Abu Hurairah or cast suspicion on his narration. Apa yang dinyatakan oleh Ibnu Umar bukanlah satu tuduhan bahawa Abu Hurairah memanglah Abu Hurairah ada tanaman, bukan maksudnya sebegitu. Tetapi dia kata in fact he intended to confirm that Abu Hurairah narrations by giving the reason for that Abu Hurairah's knowledge on statement, which was that he owned a cornfield. So akan-akannya maknanya apa yang dinyatakan oleh Abdullah bin Umar itu adalah mengesahkan betul lah sebab sebab Abu Hurairah ada tanaman. Macam tu. Kalau kita sebutkan dengan tone yang berbeza, memang makna dia jadi lagi. Kalau kita katakan dengan tone yang awal, memanglah Abu Hurairah dia ada tanaman, kita akan seakan-akan merasakan sebenarnya Abu Hurairah lah yang mereka hadis tu kerana dia ada tanaman, lalu dia tambah perkataan yang ada tanaman tentang anjing tanaman tu tadi. Tetapi kalau kita baca dengan nada yang kedua, dengan intonasi yang kedua, betul lah, mana gambaran ni betul lah Abu Hurairah dia ada tanaman. Maknanya untuk confirmkan, untuk mengesahkan bahawa statement dia tu ada alasan dia. Abu Hurairah lebih-lebih lagi Abu Hurairah ada tanaman tu sendiri tadi. Bahkan dekat sini juga Talal Malush memberikan beberapa pandangan yang lain yang tidak menuduh Abu Hurairah, yang tidak boleh ataupun tidak menunjukkan Abu Hurairah ni adalah ataupun yang menunjukkan Abu Hurairah ni
adalah orang yang dipercayai, orang yang dipercayai. Dalam beberapa riwayat yang lain, Ibnu Umar testified that Abu Hurairah was one of those closest to the Prophet and one of those most knowledge about his hadith. Yang ini juga menunjukkan bagaimana beberapa riwayat yang lain yang menunjukkan sebenarnya Abdullah bin Umar ni memang mengakui bahawa Abu Hurairah ni walaupun tempoh dia singkat. Yang ni yang sering dipertikaikan oleh sebahagian penyelidik ataupun sarjana barat ataupun orientalis sendiri mengatakan bahawa Abu Hurairah ni dia sempat dengan Rasulullah 3 tahun je. Macam mana dia boleh tahu banyak hadis? Apakah dia reka sebenarnya hadis-hadis ni? Jadi yang ni Ibnu Umar sendiri memberikan satu testimoni ataupun testified that Abu Hurairah adalah salah seorang daripada yang sangat rapat dengan Rasulullah, bahkan mempunyai ilmu yang dekat dengan hadis tu sendiri tadi. Bahkan Ibnu Umar sendiri pernah bagi testimoni yang lain yang menunjukkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tu tadi adalah mesti menjadi rujukan sekiranya ada riwayat yang lain yang ditanya ataupun ada dua riwayat yang lain, maka lihatlah juga kepada riwayat Abu Hurairah menunjukkan dia adalah seorang yang dipercayai. Ibnu Umar gave his testimony after he had objected to one of yang ni tentang menceritakan tentang bagaimana Ibnu Umar sendiri mengesahkan sekiranya ada beberapa riwayat yang lain, maknanya Abu Hurairah adalah salah satu riwayat yang seharusnya dijadikan rujukan juga. Bahkan ketika mana Abu Hurairah ni meninggal ataupun dalam tempoh meninggal, maknanya pengurusan jenazah dia, Abdullah bin Umar adalah antara orang yang memohon keampunan banyak kali buat Abu Hurairah, dan dia kata he used to be one of those who took the responsibility for learning the hadith from the Prophet by heart and teaching them to the Muslim. Bahkan dia mengakui bahawa sebenarnya Abu Hurairah ni adalah orang yang sangat bertanggungjawab dalam mempelajari hadis dan menyampaikan pada hadis kepada orang lain, maknanya orang yang dipercayai, orang yang bukan yang dikatakan seperti mana yang disangka barangkali oleh Gottziher seakan-akan ada hadis-hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah ni adalah sesuatu yang direka. Macam tu juga dengan ada beberapa riwayat yang lain yang menunjukkan ada testimoni yang lain ataupun ada pengesahan yang lain yang menunjukkan bahawa Abdullah bin Umar ni mengakui ataupun mengesahkan keilmuan ataupun pengetahuan Abu Hurairah terhadap hadis yang dia sampaikan. Jadi tak bolehlah kita nak kata yang pertamanya seakan-akan Ibnu Umar ni, Abdullah bin Umar ni menuduh Abu Hurairah mereka hadis. Yang keduanya tak jugalah kita nak kata perkara ni adalah satu pengakuan secara tidak sengaja pun tak boleh juga seperti mana yang didakwa oleh Gottziher. Cumanya apa yang berlaku adalah bagaimana kita menganalisis ataupun membaca nas tu tadi sehingga kita boleh tidak terkeliru seperti yang disampaikan oleh golongan orientalis ni tadi. Nak dikatakan Abu Hurairah reka hadis ni, perawi yang lain pun mengucapkan perkara yang sama. Jadi tak bolehlah kita kata kalau dia seorang saja yang reka, kita tahulah dia sebenarnya reka, tapi bila diambil daripada riwayat yang lain yang direct terus daripada Rasulullah, macam disebutkan tadi daripada Abdullah bin Mughaffal ataupun dalam riwayat yang disebutkan oleh Sufyan bin Abi Zuhair, menunjukkan memang riwayat ni diriwayatkan juga oleh para sahabat yang lain. Berarti bukanlah Abu Hurairah reka seperti mana yang dinyatakan oleh Gottziher. Macam tu juga yang kedua, apa yang diungkapkan oleh Ibnu Umar tu tadi bukanlah untuk menyatakan secara indirectly Abu Hurairah ada tanaman, bukanlah secara indirectly nak menunjukkan sebenarnya Abu Hurairah ni mereka hadis, tetapi sebenarnya untuk mengesahkan sebab dia lebih tahu kerana dia mempunyai tanaman, dia lebih ingat. Bahkan dalam banyak testimoni yang lain, Abdullah bin Umar sendiri mengesahkan bahawa Abu Hurairah adalah orang yang dipercayai dan mempunyai tanggungjawab ataupun pengaruh yang besar yang menyampaikan hadis kepada orang Islam ataupun zaman yang setelah daripadanya. Jadi kat sini adalah satu sesi yang ringkas berkenaan tentang bagaimana Gottziher ni membaca nas ataupun meneroka hadis tadi, kemudian dialihkan dibacanya berdasarkan pandangannya yang seakan menunjukkan para sahabat ni juga berperanan dalam mereka hadis. Kalau sebelum ni kita dah ceritakan tentang Sayyidina Muawiyah, hari ni ataupun kali ni kita ceritakan pula tentang Abu Hurairah yang menurut Ignaz Gottziher, Abu Hurairah juga berperanan dalam mencipta hadis. Nanti dalam sesi yang akan datang atau seterusnya, kerana banyak juga ada beberapa juga sahabat yang lain yang seakan-akannya Gottziher menyatakan mereka ni berperanan dalam mencipta hadis ataupun menggalakkan kepada penciptaan ataupun perekaan hadis. Termasuklah kalau tak silap saya dalam yang
dalam tesis yang dibuat oleh Talal Malush tu tadi, termasuklah Abdullah bin Mas'ud juga dikatakan sedemikian. Tapi pada saya, bila kita dah tengok dah tadi dan jawapan ulama terhadap perkara ni, kadang-kadang kita kena nilai semula apa yang dibaca oleh orientalis ni ataupun apa yang dibaca oleh pengkritik hadis ni, kerana barangkali ataupun mungkin mereka ni memberikan kesimpulan yang tidak tepat ataupun salah. Jadi perkara ni mesti dinilai semula dan mudah-mudahan tidaklah menjadi pengaruh kepada orang yang baca sumber-sumber yang mungkin boleh difikirkan untuk dianalisis ataupun dikaji semula. Cukup setakat ini dulu. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.